Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 3 Mahat Johor yang saya kasihi sekalian. Okay, so pada hari ini kita akan sentuh bahagian berkenaan dengan rangsangan dan juga gerak balas dalam tumbuhan. Okay, so sebelum kita masuk kepada tajuk ini, kita akan recap balik apa yang kita dah pun belajar pada minggu lepas. So kalau kamu ingat pada minggu lepas, saya telah pun menyentuh kepada bahagian had deria dan juga had penglihatan manusia. Okay, di mana pada minggu lepas saya telah pun menyentuh berkenaan dengan beberapa perkara yang melibatkan had deria penglihatan seperti bintik buta. Okay, ataupun kita tengok pada ilusi optik. Alright. Dan kita juga telah melihat kepada beberapa jenis ciptaan alat yang membantu dalam mengatasi masalah ataupun had deria penglihatan kita ini. Okey, dan kita juga telah pun melihat berkenaan dengan beberapa jenis kecacatan penglihatan seperti rabun jauh dan juga rabun warna, rabun jauh dan juga rabun dekat serta astigmatisma dan apakah punca berlakunya kecacatan ini dan bagaimana untuk membetulkannya. Alright. Dan seterusnya kita telah pun melihat kepada had deria pendengaran. Okay, kita tengok pada julat frekuensi yang boleh didengar oleh manusia antara 20 hingga 20,000 Hz sahaja. Dan kita pun melihat beberapa contoh alatan yang membantu dalam mengatasi had deria pendengaran ini seperti stetoskop dan juga pembesar suara. Serta kita telah pun menyentuh kepada kecacatan pendengaran seperti pekak dan apakah punca pekak, okay, dan jenis-jenis pekak. Dan kita pun melihat apakah alatan yang membantu dalam mengatasi kecacatan pekak ini. Dan kita pun melihat sebuah sedikit mengapa perlu kita mensyukuri anugerah panca indera ini. Alright. So hari ini kita tengok kepada topik gerak balas dan juga rangsangan dalam tumbuhan. Okay. So sama juga macam manusia, tumbuhan juga adalah satu benda yang hidup. Dan apa sahaja benda yang hidup ini, dia mesti akan boleh menerima rangsangan dan juga bergerak balas terhadap rangsangan yang diterimanya. So untuk tumbuhan juga ada beberapa jenis rangsangan yang akan menyebabkan sesuatu tumbuhan itu memberikan gerak balas yang bersesuaian dengan rangsangan tersebut. Cuma untuk konteks tumbuhan ini, rangsangan yang diterima adalah seperti cahaya, air dan juga graviti serta sentuhan. Okey, so ini adalah 4 rangsangan yang boleh dikesan oleh tumbuhan dan bagaimana tumbuhan ini memberikan gerak balas yang bersesuaian dengan rangsangan tersebut. Okay. First kali kita masuk kepada topik yang dipanggil sebagai tropisma. So gerak balas tumbuhan ini kita panggil sebagai tropisma. Okay. So ada beberapa jenis tropisma. Pertama kita ada ialah hidrotropisma, kedua kita ada geotropisma dan yang ketiga kita ada fototropisma. Okay. So bergantung kepada jenis rangsangan yang diterima. Contoh kita tengok kepada fototropisma. Okay. So tropisma ni kalau kita maklum ialah gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan. Okay. So fototropisma berarti gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan cahaya. Okay. Foto berarti cahaya. So fototropisma ini berlaku apabila adanya kehadiran cahaya. Okey, dan bila cahaya ini jatuh ke atas tumbuhan tersebut, ianya akan memberikan satu rangsangan ataupun gerak balas yang bersesuaian. Okey, so contoh kita tengok kepada fototropisma, ada dua jenis gerak balas yang boleh dihasilkan, iaitu fototropisma positif dan juga fototropisma negatif. Okey, so bila kita katakan tentang fototropisma positif, berarti bahagian tumbuhan itu dia akan pergi ataupun akan tumbuh ke arah cahaya. Okey, so bila ada cahaya dan bahagian tumbuhan ini pergi ke arah cahaya tersebut, itu dipanggil sebagai fototropisma. Apa sahaja bahagian tumbuhan yang menjauhi cahaya itu dipanggil sebagai fototropisma negatif. Contoh kita ada daun dan juga akar. Okey, so daun ini dia bersifat fototropisma positif sebab bila masa adanya cahaya matahari, daun akan tumbuh ke arah cahaya tersebut. So daun ialah fototropisma positif. Manakala akar pula dia menjauhi. Okey, dia akan menjauhi rangsangan cahaya. So berarti akar ialah fototropisma negatif. Dia tumbuh melawan arah cahaya. Alright. So yang kedua kita ada hidrotropisma. Okey. So hidrotropisma, perkataan hidro itu bererti air. Okay. So sama juga kita ada hidrotropisma positif dan juga hidrotropisma negatif. Okay. Contoh yang sama kita ambil antara daun dan juga akar. Okay. Di mana daun dia tumbuh berlawanan dengan
sumber air. So kita panggil daun itu bertumbuh secara hydrotropisma negatif. Okey, manakala bahagian akar pokok, okey, bahagian akar pokok sentiasa mencari air. So dia akan tertarik kepada sumber air. So bahagian akar tumbuhan kita panggil sebagai gerak balas hydrotropisma positif. Okey, so daun hydrotropisma negatif, akar ialah hydrotropisma positif. Alright. Dan seterusnya kita tengok kepada contoh geotropisma. Okey, gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan graviti. Okey, geo. Okey, geo itu berarti graviti. So, sama juga saya ambil contoh daun dan juga akar. Okey, daun dia akan tumbuh berlawanan daripada graviti. So, daun itu dia akan tumbuh secara geotropisma negatif. Okey, manakala akar juga akan tumbuh mengikut kepada arah graviti. So, akar ini pertumbuhan dia adalah secara geotropisma positif. Okey. So, kalau kita tengok kepada bahagian daun ataupun puncuk tumbuhan, ianya tumbuh memberikan gerak balas secara fototropisma positif, hydrotropisma negatif, geotropisma negatif. Manakala untuk bahagian akar tumbuhan, ianya akan memberikan gerak balas secara fototropisma negatif, hydrotropisma positif, geotropisma positif. Okey. So, ini yang kita panggilkan sebagai tropisma. Bergantung kepada rangsangan yang diterima. Okey. Dan satu lagi tropisma yang kita ada dipanggil sebagai tikmotropisma. Okey, tikmotropisma iaitu gerak balas terhadap sentuhan. Okey. So tumbuhan juga dia akan memberikan gerak balas terhadap sentuhan. Contohnya kepada pokok-pokok yang mempunyai sulur paut ataupun batang yang melilit. Okey, seperti contoh kita tengok pokok timun, okey, pokok bunga seri pagi yang mana dia ada sulur paut dan juga batang yang melilit. So, apa yang berlaku ialah tumbuhan-tumbuhan ini dia akan menunjukkan gerak balas secara tikmotropisma positif apabila berpaut pada sebarang objek ataupun tumbuhan lain yang bersentuhan dengannya. So, bila sulur paut itu bersentuhan dengan satu objek, dia akan memberikan satu gerak balas, dia akan melilitkan bahagian tersebut pada bahagian objek tersebut. So, itu ialah tikmotropisma positif. Okey. So apa sahaja tumbuhan yang kalau bersentuh dia akan menjauhi ataupun dia akan macam tidak memberikan sebarang reaksi kepada sentuhan tersebut, itu ialah tikmotropisma negatif. Okey, so kita tengok kat sini bahagian tumbuhan seperti akar dia menunjukkan tikmotropisma negatif. Contohnya apabila dia mengelak sebarang objek yang menghalangnya daripada mendapatkan sumber air. So dalam tanah. Okey, kita tengok dalam tanah ada batu dan sebagainya. So akar ni dia akan mencari sumber air pada hydrotropisma positif. So bila ada batu di hadapan dia, dia akan buat, dia akan mengelilingi batu tersebut untuk pergi ke arah sumber air. So dia akan mengelak daripada batu tersebut. So ini dipanggil sebagai tikmotropisma negatif. Jadi bila sentuh batu dia akan terus dia akan terus berpusing ataupun dia akan mengelak daripada menyentuh batu tersebut. Okey, itu contoh tikmotropisma negatif bagi akar. Alright. Dan ada satu lagi gerak balas dalam tumbuhan ini yang special yang kita panggil sebagai gerak balas nastik. Okey. So gerak balas nastik ini dia merupakan gerak balas terhadap rangsangan seperti sentuhan, tetapi dia tidak bergantung kepada arah rangsangan tersebut. Okey, tadi kita tengok tikmotropisma ialah gerak balas tumbuhan terhadap sentuhan, tetapi sentuhan itu dia akan menyebabkan tumbuhan itu tumbuh ke arahnya. Okey, tetapi untuk gerak balas nastik, okey, dia juga adalah gerak balas tumbuhan terhadap sentuhan tetapi tidak bergantung kepada arah rangsangan tersebut. Okey. So dia tidak bergantung kepada arah rangsangan ke bawah ke atas ke tidak. Dia tidak ada konsep vektor dalam gerak balas nastik. Okey. So bila kita sentuh sahaja dia akan terus memberikan gerak balas yang bersesuaian. Okey, di mana gerak balas nastik ni jika dibandingkan dengan tikmotropisma, ianya adalah lebih cepat daripada tikmotropisma. Okey, sentuh saja dia akan terus memberikan gerak balas. Kalau tikmotropisma dia akan mengambil masa untuk menghasilkan gerak balas. Contoh paling mudah ialah pokok semalu. Okey, bila pokok semalu ini dia bergerak balas terhadap sentuhan dengan menguncupkan daunnya apabila disentuh. Kan biasa kat padang-padang kan kamu akan tengok ada macam daun-daun yang batangnya tajam dan berduri tu, bila kita sentuh saja dia akan terus mengucup. So itu ialah daun semalu. Okey, dan daun semalu dia akan memberikan gerak balas secara nastik, sebab dia cepat
dan dia punya arah rangsangan pun tiada. Sentuh saja dia akan terus menghasilkan gerak balas dengan cepat. So itu ialah perbezaan antara gerak balas nastik dan juga tigmotropisma. Okey. Alright. So apakah kita tengok dari segi gerak balas nastik tadi kan, apa dia punya kepentingan, apa dia punya keperluan ialah gerak balas ini dia akan bertindak sebagai pertahanan kepada pokok daripada musuh dan juga angin yang kuat. Contoh bila kita sentuh saja pokok daun semalu, dia akan terus mengucur. Sebab apa? Dia menganggap kita ni sebagai satu threat, satu ancaman. So dia akan terus tutup. So fungsi gerak balas nastik ini supaya dia cepat adalah untuk sebagai pertahanan kepada tumbuhan tersebut daripada musuh dan juga angin yang kuat. Okey. So itu berkenaan dengan rangsangan dan juga gerak balas terhadap tumbuhan. Okey. So kita ulang balik, kita ada jenis tropisma dan juga kita ada gerak balas nastik. So tropisma ini adalah gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan. Okey, contoh kita ada fototropisma cahaya, hydrotropisma air, geotropisma ialah ke arah graviti dan juga tigmotropisma iaitu sentuhan. Okey. Dan kita tengok juga tentang gerak balas nastik yang jika dibandingkan dengan tigmotropisma, gerak balas nastik ini dia lebih cepat dan tidak bergantung kepada mana-mana arah rangsangan. Okey. So ini beza antara tropisma dan juga gerak balas nastik. Okey. So itu saja untuk hari ini berkenaan dengan rangsangan dan juga gerak balas dalam tumbuhan. Okey, so insya-Allah pada kelas akan datang pada minggu depan kita akan tengok kepada kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan yang lain. Alright. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.